Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan bimbing kamu untuk menyelesaikan soalan-soalan penyelesaian masalah yang melibatkan masa dan waktu di muka surat 171 dalam buku teks matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, tempoh Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah adalah seperti gambar yang ditunjukkan. Berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit dia menyiapkan hidangan itu? Okey, Puan Aminah menyediakan bahan dan memasak bubur kacang merah. Okey, dia mengambil masa selama 1/2/3 jam untuk merendam kacang merah. Untuk memasak selama 50 minit. Jadi, kamu kena cari jumlah tempoh, iaitu yang ini dengan yang ini dalam jam dan minit. Jumlah bermaksud operasi tambah. Yang ini tambah dengan yang ini, kamu kena bagi jawapan dalam jam dan minit. Jadi sekarang untuk soalan A, kamu kena tulis dulu ayat matematik. Okey, untuk soalan A, 1/2/3 jam. Okey, jumlah bermaksud tambah 50 minit. Okey, berapakah jumlah tempoh dalam jam dan minit? Jadi jawapan dalam jam dan minit. Okey, tengok dekat sini, 1/2/3 jam tambah 50 minit, jawapan dalam jam dan minit. Jadi langkah pertama, tengok dekat sini, jam, minit. Jadi jawapan dalam dua bahagian. Okey, tapi dekat sini ada nombor bercampur. Okey, kamu boleh pecahkan kepada dua bahagian. Okey, keluarkan 1, tulis 1 jam. Okey, keluarkan 2/3 jam. Okey, kena tambah. Okey, bila kamu asingkan pecahan, mesti tulis tambah. Okey, sekarang jawapan dalam jam dan minit kan? Jadi yang ini kamu jangan usik. Yang ini kamu tukar kepada minit. 2/3 jam kena tukar kepada minit. Jadi 1 jam sama dengan 60 minit. Jam kepada minit darab dengan 60. Jadi 2/3 jam. 2/3 jam. Okey, darab dengan 60. Untuk tukar kepada minit. Okey, sekarang. Okey, yang ini nombor bulat kan? Per dengan 1. Tulis 2/3 darab 60/1. Okey, 3 dan 60 boleh mansuhkan. Okey, tutup sifar ni nampak macam 3 dan 6 kan? Jadi 3 dan 6 ada dalam sifir yang sama, iaitu sifir 3. Jadi sebelum itu, kamu buat peta macam ni dekat sifar ni. Okey, kamu jangan tengok dah sifar ni. Kamu tengok 3 dan 6. Okey, 1 kali 3, 3. Jadi, berapa kali 3, 3? 1 kali 3, 3. Jadi, ambil satu ni, tulis dekat sini. Potong 3, tulis 1. 6 ini, 2 kali 3, 6. Berapa kali 3, 6? 2 kali 3, 6. Jadi 2 ni dekat sini. Potong 6, tulis 2, sifar dekat sini. Okey, jadi sekarang nombor atas darab atas, bawah darab bawah. Okey. 2 kali 20, tutup sifar. 2 kali 2, 4. Jadi 2 kali 20, 40. Per dengan 1 kali 1, 1. Jadi potong 1 ni, dapat 40 minit. Jadi sini 40 minit. Jadi 2/3 per jam sama dengan 40 minit. Okey, sekarang kita kena cari jumlah. Okey, jumlah. Okey, tengok dekat sini. Yang ini 1 jam kekal. Yang ini sudah tukar jadi 40 minit. Jadi kamu kena ambil yang ini, tambah dengan yang ini, tambah dengan yang ini. Jadi jam dan minit. Okey, dua perkara yang berbeza. Jadi kita buat jadual T. Buat jadual T. Okey, untuk jam tulis J, untuk minit tulis M.
Okey, jam. Okey, 1 jam dekat sini. Okey, seterusnya minit. 50 minit. Okey, dekat minit tulis 50. 40 minit. Okey, tambah. Jadi, sifar tambah sifar. Sifar, 5 tambah 4, 9. Sini 1. Okey, 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, dekat rumah minit ini mesti kurang berbanding dengan 60. Jadi, sini kena tolak dengan 60. Bila sini tolak dengan 60, tolak dengan 60 minit, kita kena tulis 1 dekat sini. Tolak je 60 minit, mesti tulis 1, iaitu tambah dengan 1. Jadi, sifar tolak sifar, sifar. 9 tolak 6, 3. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Jadi kamu kena tulis yang ini. Okey. Okey, jumlah tempoh dalam jam dan minit. Okey, dia menyiapkan hidangan. Okey, jumlah tempoh dalam jam dan minit. Puan Nina menyiapkan hidangan ialah 2 jam 30 minit. 2 jam 30 minit. Jadi, jumlah tempoh dalam jam dan minit Puan Aminah menyiapkan hidangan ialah 2 jam 30 minit. Ingat murid-murid, okey, dekat sini kamu kena ingat, iaitu dekat tempat dekat rumah minit ini mesti kurang berbanding dengan 60. Okey, kalau 60 ataupun lebih mesti kena tolak dengan 60. Sini kena tambah 1. Jadi konsep ini kamu mesti kena jelas. Okey, mesti kena jelas. Bila dah lebih je mesti kena tolak, sini tambah 1. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Satu penggambaran bermula pada pukul 4.30 PM Selasa hingga pukul 5.30 PM Khamis. Hitung tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu. Jadi, bila kamu baca saja soalan ini, kamu boleh congak dah jawapan yang tepat. Okey? Tengok dekat sini. Bermula pada pukul 4.30 PM, iaitu 4.30 petang Selasa hingga pukul 5.30 petang Khamis. Selasa sampai Khamis, Selasa, Rabu, Khamis melibatkan 3 hari. Okey, seterusnya, hari ini start pukul 4.30 petang sampai besok 4.30 petang ada 24 jam. 24 jam sama dengan 1 hari. Jadi, 4.30 petang Selasa sampai Rabu 4.30 petang 1 hari. Dari Rabu 4.30 petang sampai Khamis 4.30 petang 2 hari. Okey, dari Khamis 4.30 petang sampai 5.30 petang 1 jam. Jadi jawapannya 2 hari 1 jam. Kita dah boleh congak jawapan yang tepat dah. Okey, kita boleh congak jawapan yang betul. Okey, sekarang kita buat pengiraan, tengok. Untuk soalan B. Penggambaran bermula pada pukul 4.30 PM Selasa. Jadi Selasa 4.30 PM. Okey, kita kira sampai Rabu dulu. Rabu 4.30 PM. Ingat, hari ini Selasa 4.30 PM. Esok Rabu 4.30 PM. Okey, ada 24 jam. 24 jam. Jadi 24 jam sama dengan 1 hari. Seterusnya, dari Rabu. Rabu, okey, 4.30 PM sampai Khamis. Waktu yang sama 4.30 PM. Okey, 24 jam. Sama dengan 1 hari. Okey, penggambaran bermula pada pukul 4.30 PM Selasa hingga pukul 5.30 PM. Jadi, selepas 4.30 PM sampai 5.30 PM. Okey, 4.30 PM sampai 5.30 PM. Okey, 1 jam.
Jadi, kamu kena hitung tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu. Jadi, hari dan jam. Ambil yang ini 1 hari, 1 jam. Jadi jawapannya, okey. 2 hari. 2 hari, 1 jam. Nampak tak kita dapat jawapan yang kita congak, iaitu Selasa sampai Rabu, 1 hari. Okey, Rabu sampai Khamis, waktu yang sama, 1 hari. Lepas tu, dari Khamis 4.30 petang sampai 5.30 petang, 1 jam. Jadi, senang kita boleh congak jawapan untuk soalan-soalan macam ini. Jawapannya, 2 hari, 1 jam. Jadi, tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu ialah, okey, tempoh dalam hari dan jam penggambaran itu ialah 2 hari, 1 jam. Ingat murid-murid, okey? Waktu yang sama, iaitu hari ni waktu ni, okey, 4.30 PM sampai besok 4.30 PM, 1 hari. Okey, kalau 2.30 PM sampai besok 2.30 PM, sama juga, iaitu 1 hari. Okey, waktu yang sama, berakhir waktu yang sama, dikira sebagai 1 hari, iaitu PM dengan PM. 4.30 PM, 4.30 PM, okey, 1 hari. Kalau 4.30 PM, esok 4.30 AM, 12 jam. Okey, sebab setengah hari. Okey, murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Sebuah sekolah telah mengadakan kempen anti dadah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Hitung tempoh dalam hari kempen tersebut. Okey, kempen anti dadah bermula pada 3 Februari 2020 hingga 6 Mac 2020. Jadi, kamu kena hitung tempoh dalam hari, iaitu jumlah hari dari 3 Februari 2020 sampai 6 Mac 2020. Okey? Bermula pada 3 Februari 2020 kan? Jadi, bermula dekat sini. 3 hari bulan 2, 2020 sampai 6 Mac 2020. Dekat sini, bulan 3. 6 hari bulan 3, 2020. Melibatkan 2 bulan yang berbeza. Jadi, untuk soalan macam ini, cikgu nak terangkan secara pertamindah. Okey? Untuk soalan C, okey, melibatkan 2 bulan kan? Jadi, kita buat 2 pertamindah. Yang pertama, bulan Februari. Jadi, buat pertamindah. Okey, Februari 2020. Yang kedua, Mac 2020. Okey, untuk yang ini kita tulis siap-siap jumlah hari dalam bulan tersebut. Okey, Februari 2020, okey, tahun lompat. 2020 ni tahun lompat, iaitu dalam tahun lompat untuk bulan Februari jumlah harinya adalah 29 hari. Ingat, untuk tahun lompat yang ni, okey, yang ni tahun lompat ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil leap year. Jadi, untuk tahun lompat jumlah harinya 29 hari. Kalau bukan tahun lompat, 28 hari. Okey, seterusnya bermula pada 3 hari bulan 2 kan? Okey, seterusnya kamu buat bermula Februari 2020. Jadi, kamu kena cari jumlah hari dari 3 Februari sampai 29 Februari, iaitu sampai hujung bulan. Jadi, sebelum 3 Februari, iaitu 1 sampai 2 Februari 2020, tidak boleh diambil kira, iaitu 2 hari. Ingat, bermula pada 3 Februari, jadi 1 sampai 2 Februari 2020 tidak boleh diambil kira, iaitu 2 hari. Jadi, untuk bahagian ini, jumlah hari 29 hari kena tolak dengan 2 hari untuk dapat tahu jumlah hari dari 3 Februari sampai 29 Februari. Jadi, untuk dapat tahu jumlah hari dari
3 Februari sampai 29 Februari. Okey, kamu kena buat operasi tolak iaitu 29 hari tolak dengan 2 hari. Jadi untuk yang ni 29 hari tolak 2 hari. Jadi 29 tolak 2 dapat jawapan 27 hari. Okey, bahagian pertama sudah selesai. Okey, kita pergi ke sini pula. Okey, bermula pada 3 Februari 2020 kan sampai berapa? Sampai 6 Mac 2020. Jadi yang pertama 6 Mac 2020. Okey, bermula dekat sini. Okey, tamat dekat sini. Okey, dekat sini tamatlah. Jadi bila tamat dekat sini 1 sampai 6 Mac 2020 kena ambil kira iaitu 6 hari. Okey, dah selesai bahagian yang kedua. Okey, yang ketiga soalan suruh cari. Okey, soalan suruh cari hitung tempoh dalam hari kempen tersebut iaitu jumlah hari dari 3 Februari 2020 sampai 6 Mac 2020 iaitu dari sini ke sini. Okey, yang ini 3 Februari sampai 29 Februari ada berapa hari? 27 hari. Okey, 1 sampai 6 Mac 6 hari. Jadi jumlah hari 27 hari tambah dengan 6 hari. Jadi untuk mengira jumlah hari, okey, jumlah hari, okey, 27 hari tambah dengan 6 hari. 27 tambah 6. Jadi 7 tambah 6, 13. 1 tambah 2, 3. Jawapannya, okey, jawapannya 33 hari. Okey, murid-murid. Untuk soalan ini kita buat dua peterminal yang berbeza sebab melibatkan 2 bulan yang berbeza. Okey, bulan pertama, okey, Februari bermula pada 3 Februari 2020. Jadi 3 Februari sampai 29 Februari kamu kena kira dulu. Okey, ada 27 hari sebab kamu tak boleh kira 1 sampai 2 Februari. Sebab bermula pada 3 Februari. Jadi 1 sampai 2 tak boleh ambil kira, iaitu 2 hari. 29 hari tolak dengan 2 hari dapat 27 hari. Okey, bahagian pertama sudah selesai. Bahagian yang kedua, yang ni tamat. Okey, tamat pada 6 Mac. Jadi 1 sampai 6 Mac kena ambil kira iaitu 6 hari. Jadi jumlah hari 27 hari tambah dengan 6 hari dapat 33 hari. Okey, baik. Sekarang kita lihat soalan D pula. Okey, ada jadual. Okey, bangunan bersejarah. Yang ini usia pada tahun 2020. Yang pertama, Masjid Jame Kuala Lumpur 1.13 abad. Museum Diraja Negara 92 tahun. Menara Condong Telu Intan 1.35 abad. Jadi, berdasarkan jadual usia bangunan bersejarah di atas, yang pertama, hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jame Kuala Lumpur dengan Menara Condong Telu Intan di Perak. Jadi, kita selesaikan dulu yang pertama. Kamu kena hitung, okey, kamu kena hitung beza usia dalam abad antara Masjid Jame Kuala Lumpur dengan Menara Condong Telu Intan di Perak. Jadi, Masjid Jame dekat sini. Okey, Menara Condong Telu Intan dekat sini. Kamu kena hitung beza usia dalam abad. Okey, dalam abad. Jadi, beza bermaksud operasi tolak, iaitu antara Masjid Jame dengan Menara Condong. Dua-dua dalam abad. Okey, kamu kena hitung beza usia dalam abad. Jadi, sama dah dekat sini. Jadi, cuma kena tolak je lah dekat sini. Okey, yang ni tolak dengan yang ni. Nombor besar tolak dengan nombor kecil. Jadi, 1.35 ni nombor besar tolak dengan 1.13. Jadi, ayat matematiknya untuk soalan nombor 1. Untuk D1, okey, kamu kena cari beza kan antara Masjid Jame dengan Menara Condong. Jadi, nombor besar 1.35. Tulis 1.35 abad tolak dengan 1.13 abad sama dengan, okey, hitung beza usia dalam abad. Jadi jawapan dalam
abad. Okey, yang ni senang saja sebab okey, dah sama ada abad, abad, abad. Kamu tengok nombor perpuluhan saja. 1/35 tolak dengan 1/13. Jadi, kita buat bentuk lazim. 1/35 tolak dengan yang ni kan? Jadi ada perpuluhan, letak dulu perpuluhan 13, sini 1. Tolak. Okey, letak dulu perpuluhan 5 tolak 3, 2, 3 tolak 1, 2, 1 tolak 1, sifar. Jadi jawapannya sifar perpuluhan 22 abad. Okey, beza usia antara Masjid Jamek dengan Menara Condong adalah sifar perpuluhan 22 abad. Okey, baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru? Jadi, untuk soalan nombor 2 ni, kamu kena kenal pasti dulu bangunan yang paling lama dan paling baru. Okey, bangunan yang paling lama adalah Menara Condong Teluk Intan sebab 1/35 abad, iaitu sama dengan 135 tahun. Okey, Masjid Jamek Kuala Lumpur 1/13 abad, sama dengan 113 tahun. Jadi, kamu kena kenal pasti dulu bangunan paling lama iaitu Menara Condong Teluk Intan 135 tahun sebab 1/35 abad. Yang paling baru adalah Museum Diraja Negara 92 tahun. Jadi sekarang, kamu kena cari berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan paling baru. Okey, untuk soalan nombor 2, kita dah kenal pasti bangunan paling lama iaitu Menara Condong Teluk Intan kan? Jadi, untuk soalan nombor 2, okay, katakan yang ini adalah Menara Condong Teluk Intan. Okey, sama dengan 1/35 abad. 1/35 abad. Okey, yang ini adalah Menara Condong Teluk Intan. Okey, paling baru iaitu Museum Diraja Negara. Mesti kurang berbanding dengan yang ni kan sebab 92 tahun. Jadi, lukis yang kecil sikit. Okey, sampai sini. Yang ini sama dengan 92 tahun, iaitu Museum Diraja Negara. Okey. Sekarang, kamu kena hitung berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan paling baru. Iaitu, tengok dekat sini. Kalau kita buat garis dekat sini. Okey, bahagian ini sudah lebih. Jadi, bahagian inilah kamu kena cari. Iaitu, berapa lebihnya usia dalam tahun bagi bangunan paling lama berbanding dengan bangunan paling baru. Jadi, nampak tak dekat sini? Kamu kena cari bahagian yang lebih dekat sini. Jadi, jumlah ni kena tolak dengan yang ini, kamu akan dapat bahagian yang ini. Jadi, untuk soalan nombor 2, kamu kena buat operasi tolak, iaitu 1/35 abad tolak dengan 92 tahun sama dengan, okey, berapa lebihnya usia dalam tahun. Jadi, jawapan dalam tahun. Okey. Sekarang, sini abad, sini tahun, sini tahun. Jadi, 1/35 abad ini kamu kena tukar kepada tahun, iaitu 135 tahun. Jadi, kita cuba tukar dulu. Okey. Abad kepada tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Abad kepada tahun, darab dengan 100. Jadi, 1/35 abad darab dengan 100. Jadi, 1/35, okey, darab dengan 100, ada 2 sifar, operasi darab, jadi boleh gerak perpuluhan 2 tempat ke kanan, 1, 2. Jadi, perpuluhan, dah sampai sini, 135, okey, perpuluhan sifar, potong sifar ni dapat 135 tahun. Jadi sekarang, yang ini tolak dengan yang ini. 135 tahun tolak dengan 92 tahun
kamu akan dapat jawapan dalam tahun. Jadi 135 tolak dengan 92. Okey, 5 tolak 2, 3. Yang ni kena pinjam, 13. Sini sifar. 13 tolak 9, 4. Jadi jawapannya 43 tahun. Okey murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan E pula. Yang berikut ialah perbualan antara dua orang sahabat, iaitu Agus dan Navin. Jadi, dialog Agus adalah, saya belajar di SK Sentosa selama 41/2 tahun dan 15 bulan di SK Sepayan. Okey, Navin pula, oh, kalau begitu saya belajar 0.75 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa. Okey, berpandukan perbualan di atas, nombor 1, jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Jadi soalan nombor 1, kamu kena lihat dialog Agus. Okey, jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Jadi dialog Agus adalah, saya belajar di SK Sentosa selama 41/2 tahun. Jadi untuk soalan nombor 1, okey Agus. Okey untuk Agus. Okey, yang pertama SK Sentosa selama 41/2 tahun, iaitu 4,5 tahun. Seterusnya, okey, 15 bulan di SK Sepayan. Di SK Sepayan selama 15 bulan. Okey, soalannya, jumlahkan tempoh dalam tahun dan bulan Agus belajar di kedua-dua buah sekolah. Jadi kamu kena jumlahkan yang ini, iaitu operasi tambah jawapan dalam tahun dan bulan. Jadi sekarang kita tulis dulu ayat matematik. 41/2 tahun tambah 15 bulan, jawapan dalam tahun dan bulan. Jawapan dalam tahun, okey, tahun, bulan. Okey, tengok dekat sini, 4,5 tahun, 41/2 tahun tambah 15 bulan. Jadi, nombor bercampur ini, 4,5 tahun, yang ini, kamu boleh tukar kepada tahun dan bulan. Iaitu, okey, kamu tengok dekat sini, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, setengah tahun sama dengan 6 bulan. Iaitu separuh daripada 12 bulan adalah 6 bulan. Jadi, yang ini kamu tulis. Okey, yang ini kamu tulis 4 tahun. Okey, setengah tahun ini sama dengan 6 bulan. 6 bulan tambah dengan 15 bulan sama dengan tahun, bulan. Okey, sekarang tengok dekat sini, tahun, bulan, bulan, tahun, bulan. Jadi, dua perkara yang berbeza. Untuk soalan ini, untuk menyelesaikan soalan ini, kita buat jadual T. Okey, tahun tulis T, untuk bulan tulis B. Jadi, 4 tahun. Jadi, 4 ini dekat sini. Bulan, okey, 6 bulan jadi dekat sini. Okey, 15 bulan dekat sini. 15 bulan. Operasi tambah. Okey, buat satu garis dulu. Okey, 6 tambah 5, 11. Satu sini, satu sini. 1 tambah 1, 2, 4 dekat sini. Dapat jawapan 4 tahun 21 bulan. Tapi dekat tempat dekat rumah bulan ini ada 21 bulan. Okey, 1 tahun ada 12 bulan saja. Okey. Jadi dekat sini tak boleh lebih berbanding dengan 12 bulan. Okey. Kalau lebih berbanding dengan 12 bulan mesti kena tolak dengan 12. Jadi sekarang 21 bulan. Jadi kena tolak dengan 12 bulan. Kamu tulis tolak 12. Bila tolak je 12, sini kena tambah dengan 1. Ingat, tolak sekali, tambah sekali. Okey, tambah 1. Jadi, buat garis.
1 tolak 2, kena pinjam dari sini. 11 sini, 1. 11 tolak 2, 9. 1 tolak 1, 0. 4 tambah 1, 5. Okey, nampak tak? Kurang berbanding dengan 12. Jadi, bila lebih berbanding dengan 12, okey, mesti kena tolak dengan 12. Dapat jawapan 5 tahun 9 bulan. Jawapannya 5 tahun 9 bulan. Jadi, soalan nombor 1, jumlah tempoh Agus belajar di kedua-dua buah sekolah adalah 5 tahun 9 bulan. Okey, baik. Sekarang kita lihat soalan nombor 2, iaitu cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Jadi, untuk soalan nombor 2, kamu tengok dekat dialog Navin. Oh, kalau begitu saya belajar 0.75 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa. Okey, kalau kamu tak faham, kamu tulis dulu maklumat penting daripada soalan. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, tengok dekat sini. Saya belajar 0.75 tahun lebih lama daripada kamu di SK Sentosa, iaitu Navin belajar 0.75 tahun lebih lama berbanding dengan Agus di SK Sentosa. Okey. Seterusnya, tengok dekat dialog Agus. Saya belajar di SK Sentosa selama 41/2 tahun. Jadi, Agus di SK Sentosa selama 41/2 tahun. Okey, soalannya, cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Okey, sebelum itu, kita lukis satu petak. Okey, kita lukis satu segi 4. Okey, katakan yang ini adalah Agus. Okey, Agus. Okey, tempoh dia belajar di SK Sentosa selama 41/2 tahun. Okey, Agus di SK Sentosa 41/2 tahun. Okey, Navin pula dia sudah lebih sikit. 0.75 tahun lebih lama berbanding dengan Agus di SK Sentosa. Jadi, dari sini sampai sini, lepas tu dia sudah lebih sikit. Sudah lebih sikit. Iaitu 0.75 tahun lebih lama berbanding dengan Agus. Jadi, yang ini adalah Navin. Jadi, kita buat garis dekat sini. Okey, bahagian ini sudah lebih. Iaitu 0.75 tahun. Jadi, dari sini sampai sini, 41/2 tahun. Jadi, Navin sudah lebih 0.75 tahun lebih lama berbanding dengan Agus kan? Jadi, soalan suruh cari tempoh dalam bulan Navin belajar di SK Sentosa. Jadi, ini adalah tempoh Navin belajar di SK Sentosa. Jadi, untuk cari tempoh dalam bulan untuk Navin, kamu kena ambil 41/2 tahun tambah dengan 0.75 tahun. Jadi, untuk soalan nombor 2, kita kena buat operasi tambah, iaitu 41/2 tahun tambah dengan 0.75 tahun. Jawapan dalam, cari tempoh dalam bulan. Jadi, jawapan dalam bulan. Okey, murid-murid, tengok dekat sini, tahun, bulan. Okey, tapi dekat sini ada pecahan. Yang ini menjadi masalah dekat sini. Okey, sekarang 1/2 ni adalah pecahan asas, iaitu 1/2 ni dalam perpuluhan adalah 0.5. Okey, 1/4 sama dengan 0.25. 3/4 sama dengan 0.75. Jadi, ini adalah perkaitan asas antara pecahan dan perpuluhan. Yang ini mesti kamu ingatlah. Okey, yang ini kamu sudah belajar kan?
Jadi 1 per 2 ni sama dengan sifar per peluang 5. Jadi 4 1 per 2 ni sama dengan 4 per peluang 5. Jadi dekat tempat sifar ni kamu ganti 4. Jadi yang ni kamu boleh tulis 4. Okey, ganti dekat tempat sifar ni per peluang 5 tahun tambah dengan sifar per peluang 75 tahun. Jawapan dalam bulan. Jadi sekarang senang untuk selesaikan soalan ini sebab kita dah tukar pecahan kepada nombor per puluhan. Okey, kita buat dekat kertas yang baru. Okey, 4 per puluhan 5 tahun tambah dengan sifar per puluhan 75 tahun. Jawapan dalam bulan. Okey, jadi sini tahun dah sama. Jawapan dalam bulan. Jadi kita buat operasi tambah dulu. Iaitu 4 per peluang 5 tambah dengan sifar per peluang 75. Jadi tulis 4 per peluang 5 tambah dengan yang ni kan. Jadi letak per peluhan. Tulis 75. Sini sifar. Okey, sini sifar. Tambah. Okey, 2 garis. Jadi letak dulu per peluhan. Sini 5. Sini 12. Sini 1. Sini dapat 5. 5 per peluhan 25 tahun. Kita dah dapat jumlah. Okey, jumlah tempoh Navin belajar di SK Sentosa. Tapi jawapan kena tulis dalam bulan. Jadi tahun tukar kepada bulan. Okey. Tahun kepada bulan darab dengan 12. Jadi 5 per peluhan 25 tahun darab dengan 12. 5 per peluhan 25 tahun kena darab dengan 12. Jawapan dalam bulan. Jadi untuk selesaikan yang ni kamu boleh gunakan kaedah lama ataupun kaedah lattice. Okey, jadi kita gunakan kaedah lattice lah. Kita lukis satu petak. Okey. 3 digit jadi pecah kepada 3 bahagian. 1 2 3. Yang ni 2 bahagian. Okey, kalau boleh gunakan pembaris. 5 per puluhan 25. 5 per puluhan. Okey, per puluhan ikut garis ni. 2 5. Okey, 1 2 dekat sini. Okey, sambungkan bucu. Okey, bucu dengan bucu. Jangan salah sambung. Kalau salah, jawapan kamu akan salah. Okey. 5 kali 1 5. 2 kali 1 2. 5 kali 1 5. Okey, 5 kali 2 10. 2 kali 2 4. 5 kali 2 10. Okey, tengok garis yang pertama, bawah garis ni sifar. Bawah garis ni 4 tambah 1 5. 5 tambah 5 10. Jadi sifar sini 1 sini. Sifar tambah sifar, sifar. Sifar tambah 2, 2. 2 tambah sifar 2. 2 tambah 1, 3. Okey, bawah garis ni 1 tambah 5, 6. 6 tambah sifar 6. Atas garis ni sifar. Perpuluhan ikut garis ini. Okey, letak sini. Okey, ikut garis ni, letak sini. Jawapan dalam bentuk L. Jadi sifar ni tak perlu tulis. 63 perpuluhan sifar-sifar. Okey, potong sifar ni dapat 63. Iaitu 63 bulan. Jadi jawapan untuk soalan nombor 2 adalah 63 bulan. Okey, kita kena cari tempoh dalam bulan. Navin belajar di SK Sentosa. Jadi jawapannya 63 bulan. Okey murid-murid. Cikgu lukis peta ini supaya kamu nampak dengan jelas, iaitu untuk mencari tempoh Navin, okey, mesti kena buat operasi tambah sebab dia sudah lebih sikit berbanding dengan Agus kan? Lebih sikit sifar per peluang 75 tahun. Jadi 4 1 per 2 tahun tambah dengan sifar per peluang 75 tahun. Kamu buat operasi tambah, lepas tu tukar jawapan kepada bulan. Lagi satu, 1 per 2 ni adalah pecahan asas. Yang ini mungkin kamu dah belajar dari tahun 1 lah. Tahun 1, 2, 3 pun dah belajar kan? 1 per 2 sama dengan sifar per peluang 5. 1 per 4 sama dengan sifar per peluang 25. 3 per 4 sama dengan sifar per peluang 75. Jadi yang ini adalah perkara asas yang kamu kena tahu.
Okey, selepas ini kalau kamu jumpa soalan macam ini, okey, yang melibatkan tahun dan bulan, okey, 1/2 sama dengan 0.5, 1/4 0.25, 3/4 0.75. Kalau jam dengan minit, jangan silap. Kalau jam dengan minit, 1/2 sama dengan 30 minit. 1/4 sama dengan 15 minit. 3/4 sama dengan 45 minit. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 171. Kalau murid-murid masih tak faham, boleh ulang balik video ni. Kalau murid-murid dah faham, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.